الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفعنا من البلاء والوباء والأمراض والبلايا والمصائب والأشرار ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الخير عاجله وآجله. اللهم أعدنا الصحة والعافية والبركة والعناية والتوفيق والمغفرة برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Yang bermaksud dan kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh dan perawat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra 82. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, yang dikasihi, yang berbahagia Tuan Kuasa Pengurusan Duha Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati, yang diraikan seluruh kehadiran para jemaah Duha di pagi yang penuh barakah ini. Pertama-tama alhamdulillah, kesempatan yang amat berkat dalam cuaca yang penuh ketenangan, dalam suasana yang penuh dengan kemuliaan ini, alhamdulillah kita berhimpun dalam suasana semata-mata mengharapkan rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam suasana lebih utama dari itu ialah kita bermunajat, kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita pintu keselamatan, pintu keamanan daripada ujian yang sedang melanda kita sekarang ini, yang amat-amat menakutkan kita, membimbangkan kita. Sesuatu yang kita anggap sebagai suatu musibah dalam perjalanan kehidupan kita di akhir-akhir zaman ini. Dan hal ini tuan-tuan bukan kecil isunya, tapi suatu isu besar. Maka tiada jalan yang boleh kita terokai dalam hidup kita melainkan dengan kita banyak berdoa. Kita merintih, kita berdoa, kita bermunajat, kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla dalam apa keadaan sekalipun. Secara beribadi, secara berjamaah, berkeluarga di rumah masing-masing, angkatlah ucapan-ucapan dalam bentuk doa dan munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kekuatan kita. Kerana dalam hubungan agama, tuan-tuan, dalam hubungan agama ini banyak perkara boleh diangkat Allah melalui doa-doa hambanya. Saya kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, doa ataupun doa tersebut adalah merupakan jantung kepada kehidupan beragama kita. Dan Nabi SAW sendiri dalam banyak keadaan, dalam banyak situasi, apa Nabi lakukan ialah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang sahih, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Banyakkan berdoa kepada Tuhan kamu dan yakinlah Allah akan menerima doa-doa kamu. Wa antum muqinuna bil ijabah. Ini pesanan Nabi kepada kita. Dalam suasana pandemik COVID hari ini, bukan masa dan waktu kita menuding kepada sesiapa, tetapi masa kita ialah menginsafkan diri kita masing-masing. Kerana bala tetap bala, bencana tetap bencana. Bila Allah nak kirimkan bencana, Allah tak menanti masa-masa tertentu. Saat orang senang, orang susah, bila masalah tak kira. Betullah dalam hubungan agama, bila berlaku bencana, dua benda kita kena pegang, kena nampakkan dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, bila bencana berlaku, kita kena muhasabah diri kita. Di mana mungkin kesilapan kita, di mana mungkin kesalahan kita beragama, ada kesilapan kita lakukan. Kita kena akur kesilapan itu berlaku dalam kehidupan beragama kita. Nampak tak nampak, memang ada kesilapan kesalahan. Pertama, dalam dunia akhir zaman, kejahilan mula melata, manusia hilang akhlak, macam-macam. Itu kesalahan namanya. Agama tak dipandang mulia, Islam tak dipandang tinggi, iman tak diperkemaskan, ilmu tak dicari. Itu kesalahan. Kerana kesibukan manusia dengan urusan dunia masing-masing, agama diketepikan, maksiat berlaku. Apa itu bukan kesalahan? Kesalahan. Jadi yang pertama, bila berlaku bencana musibah, dua perkara. Yang pertama, tengok kepada diri kita untuk kita bermuhasabah. Yang kedua, bila bencana berlaku, musibah datang, Allah kirim kepada kita, yang kedua apa dia? Allah nak jadikan kita segera kembali kepadanya. Dan itu natijah yang besar. Bila kita insaf betapa datang bencana menyegerakan kita balik pada itu satu kemenangan, maka kita harap dengan bencana menimpa ini, manusia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Segala hal-hal kejahatan ditutup, maksiat dihentikan, keburukan dihentikan, apapun bentuk dosa kita sama-sama hentikan. Cukuplah. Sama rasmi tak rasmi tak kira, pentingnya tutuplah segala punca kemaksiatan. Peluang kita balik pada Allah Azza wa Jalla. Itu di antara dua perkara yang bila berlaku di sana bencana, itu dua benda kita kena tengok. Jadi tuan-tuan,
kepada saya lah. Saya muqaddimah lagi sebab apa? Sebab ini sesuatu kita kena sebut sepanjang waktu. Kita tak redha dengan apa yang berlaku. Bencana, musibah, kita tak redha ia berterusan. Hati mana akan tenang, jiwa mana akan rasa bahagia? Tak. Kita masih dan kita akan berada dalam kesempitan. Terasa bebanan, kepayahan disebabkan oleh bencana pandemik yang begini rupa. Jadi marilah sama-sama kita banyakkan doa, kita banyakkan munajat, kita banyakkan doa, kita rintihan kepada Allah Azza wa Jalla dalam apa bentuk. Nak doa bahasa Melayu pun ya, bahasa Arab pun ya, yang penting rintilah kepada Allah Azza wa Jalla. Rintih kepada Allah Azza wa Jalla. Nak mengekalkan bacaan doa yang biasa dibaca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, silakanlah malam siang. Ataupun nak kekal apa berdoa sekalipun dalam bahasa yang kita boleh faham, bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dalam dalam keamanan, jauhkan penyakit, macam-macam, silakanlah. Yang penting ketulusan hati kita. Bahasa tak penting, bahasa Arab pun sila, Melayu pun sila, tapi ketulusan hati kita, keinsafan dalaman jiwa kita dalam kita itu paling utama. Kesungguhan kita, keinsafan, kesungguhan, kesedaran kita paling utama, keikhlasan. Air mata tumpahkan, ucapan-ucapan doa kita rinti, itu yang paling utama sekali. Jadi yang berkaitan doa ini sebut sebab apa? Sebab Nabi SAW ketika berlakunya banyak bencana di zaman baginda, bahkan di zaman sebelumnya pun diriwayatkan dalam hadis yang banyak, Nabi ajak sahabat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Akthiru fid du'a. Banyakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hukum akidah kita pun, kata para ulama akidah, doa yang dipanjatkan boleh menolak segala musibah dan bencana. Qada Allah boleh terangkat dengan doa. Qadar Allah dalam apa situasi boleh terangkat dengan doa. Jadi sebab itulah maka tuan-tuan, doa adalah rahsia besar kepada kita, pakaian kita, dan dia merupakan senjata utama kepada silahul mu'min, senjata kita. Jadi dalam kesempatan yang ada sekarang ini, banyakkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tak kira siapa pun kita. Di samping yang keduanya, tugas kita ialah mematuhi SOP itulah. Itu saya rasa kita kena ambil kefahaman yang betul tentang pematuhan SOP ini. Baik. Minta maaflah saya muqaddimah sikit sebab ketakutan dan kemudian itu ada dalam jantung hati. Semalam saya sempat berborak by WhatsApp lah dengan seorang rakan lama. Dia juga pakar perubatan, tapi orang dah dekat pension. Dia kata, Ustaz, dia kata tidak mustahil dalam tempoh hari ini, sekarang ini, kita hidup dengan virus COVID-19. Ia sudah pun melebar luas dalam masyarakat, dan ia sudah menjadi suatu perkara yang kita akan hidup dengannya. Cuma hasilnya dilihat dalam konteks orang itu ada kekuatan ke tidak. Orang yang ada kekuatan di sudut, dia punya dia punya apa? Dipanggil apa? Imunisasi dia memang dia mampu menahan. Tapi kalau tidak, terima hakikat. Ini kata pakar. Kita seolah macam hidup zona COVID itu dah masuk. Sebab dalam suasana kita dalam dewan kuliah ni pun kita tak tahu. Mungkin dia tak bergejala, tapi dia ada something dengan COVID. Hasil daripada dia ke mana, ke sini, ke sana. Tidak mungkin tuan, mungkin saya contohnya, pembawa yang tak disedari. Jadi kata pakar kawan saya ini, itulah hakikat yang berlaku sekarang ini. Nak mengawal awal dulu mungkin tu kawal, tapi hari ini sudah seolah-olah menjadi sesuatu yang terlalu terbuka dalam masyarakat.
Ini kita paling takut. Sebab tu bagi saya, isunya ialah balik kepada Allah dengan doa dan doa. Sebab Allah berkuasa penuh. Allah boleh hentikan pandemik ini sekarang juga kalau dengan kehendak, kekuatan dan keesaannya. Allah boleh tarik bila-bila masa. Sekarang pun boleh. Yang penting kita kena terima hakikat, tak ada jalan mudah dan pintas melainkan kita kena banyak merintih berdoa kepada Allah dan mematuhi SOP. Jadi pemakaian SOP kita, pemakaian face mask ni tuan-tuan, bukan lagi saya bukan sebulan dua ni. Hakikat kita mungkin bertahun, wallahualam, kita tak tahu. Memang nombor barulah kita ni. Berjalan pun tak boleh, nak merapati orang, bersalam pun tak boleh, berjarak. Kita jangan letak dalam kotak pemikiran kita ini untuk seminggu dua akan datang. Mungkin jangkaannya bertahun, wallahu alam. Sebab seolah-olah COVID ini, kata pakar yang kawan sini, dia sudah pun melata. Dan tak boleh lah, dia boleh WHO pun sebut. Dan kita tak kata itu suatu kebenaran, kepalsuan. WHO pun sebut, dia sebut dalam laporan 2 hari lepas, dia kata WHO, Kesihatan Sedunia, dia kata apa? 1% daripada dunia sedang mengalami COVID secara tak disedari. 1 ke 10%. 10% tak. Berat angka tu, besar angka tu. Daripada dunia ni, mereka sedang alami COVID secara tak disedari. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama, saya sebut ini, minta maaf lah, saya masa sikit ni. Sebab saya nak ajak tuan-tuan dalam kesempatan ini, jangan anggap ini benda kecil. Sebab itulah kita anggap satu ujian besar. Kepada Allah kita berpegang, kita berserah, kita merintih, kita bermohon insya-Allah. Baik. Kita terus kepada apa yang kita sepatut sampaikan pada pagi ini dalam pengajian kita, iaitu berkitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, adab baca Al-Quran, di mana sambungan kepada perbincangan berkitab kita ialah pada muka surat yang ketiga. Umar bin Al-Khattab meriwayatkan Nabi bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Artinya Allah Subhanahu wa taala meninggikan sebahagian kaum dengan kitab ini, itu Al-Quran, dan merendahkan sebahagian yang lain. Daripada hadis Al-Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Kita masih bercakap tentang muqaddimah bagaimana Al-Quran itu menjadi jantung hati kita. Al-Quran penyelamat kita, Al-Quran teman kita, Al-Quran pemberi syafaat kepada kita, tolong bantu kita di hari akhir nanti. Itulah hakikatnya. Dalam hadis Nabi kata apa? Dalam riwayat Umar bin Al-Khattab ini, Nabi bersabda, "Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Allah mengangkat martabat orang-orang yang bersama dengan kitab ini Al-Quran. Allah merendahkan martabat orang-orang yang lain. Tuan-tuan, dalam hukum beragama kita jelas menunjuk kepada kita nilai manusia secara hakikinya adalah disebabkan oleh keterikatannya dengan Al-Quranul Karim, bukan yang lain. Hari ini dalam masyarakat kita semasa, orang letak nilai ketinggian di mana? Urusan pangkat, harta, urusan dunia. Kita rasa gas orang kerana pangkat. Oh, hebat dia, pangkatnya sekian-sekian, gajinya mesti jusa A, jusa C, confirm belasan ribu contohnya lah. Oh, hebatnya ni. Seorang tengok pada urusan keduniaan, urusan harta. Itu ketinggian sekarang ni. Itu norma yang berlaku pada masyarakat kita, siapapun kita. Ketinggian manusia dia kepada harta benda. Kan nampak daripada sudut fizikal, itulah dia. Yang tak berharta tak dipandang, yang tak berpangkat orang mana nak pandang tinggi, tegur pun tidak, pandang tidak. Ini adalah norma dunia. Satulah Al-Imam As-Suyuti pernah sebut dalam kata-kata, dia kata apa? Manusia ini titik bezanya kerana harta, bukan agama. Kata Imam As-Suyuti, titik beza manusia kerana harta. Siapa berharta,
dipandang. Siapa miskin, dicela. Siapa berpangkat, diangkat. Siapa yang tak berpangkat, dipandang remeh. Itu titik beza manusia. Betul tak betul? Itulah juga disebutkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, "Izzul mu'minina bisalihil a'mali." Hebat orang beriman kerana amal yang soleh. Bukan kerana ada harta pangkat semata-mata, tapi amal soleh. Hebat orang beriman kerana amal soleh. Sebab itulah tuan-tuan, di sini Nabi cuba letak satu ukuran kepada kita. Kalau dalam bahasa sekarang, dipanggil KPI lah. Key Performance Indicator. Di mana perbezaan kita dalam urusan hidup dunia ni sampai ke akhirat. Orang yang Allah angkat ialah Allah, orang-orang yang ada Quran dalam hidupnya Allah angkat, dan orang yang tidak bersama Al-Quran Allah akan rendahkan martabatnya. Jadi kita nak kena letak titik beza tu. Hari ini dalam masyarakat, orang tak rasa betapa orang berilmu tinggi darajahnya. Orang yang beriman tinggi darajah, orang tak rasa. Contoh kita ambil, ini mungkin contoh kampung, tapi contoh yang ada dalam kotak pikiran saya. Kita di jalanan bertemu seorang yang kita kenal, orang berpangkat tinggi, yang berpangkat. Apa perasaan kita? Seronok tak? Seronok. Mungkin bersalam pun lama pegang tangan tu, masa boleh bersalam lah. Ini bukan zaman Covid lah ni. Salam tu tangan nak lepas payah tu. Sebab apa? Orang ni orang hebat, dikenali. Tapi kalau sebelah dia seorang yang agak tak berapa ceria, sekadar berbasikal tua contohnya, dalam kan tak nampak pangkat yang dimilikinya, apa orang akan buat? Kita nak salam pun tidak. Nak salam pun tidak. Usah nak bercakap, salam pun tidak. Sedangkan orang ini walaupun nampak macam tu, tapi dalam darjah Al-Quran. Mungkin imam surau masjid, mengajar agama. Orang tak pandang. Sebab itulah diangkat, dijunjung sebab nampak kehebatannya. Dan memang dikenali orang berpangkat. Ini normal berlaku tuan-tuan. Satulah ketika berlaku peristiwa ini pun satu kisah yang saya rasa boleh diambil iktibar. Dan sesuatu yang kita anggap sebagai satu peringatan kepada kita. Kisah ini mungkin orang tak baca. Tak ramai yang baca kisah ini. Tapi berlaku di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar. Pernah berlaku ada seorang lelaki. Dia ni seorang musafir datang daripada Syam. Dia seorang musafir datang daripada Syam. Syam ni Syria sekarang lah. Dia bukan orang Mekah dan tidak orang Madinah. Arab tapi orang daripada Syam, Syria sekarang. Datang ke mana? Ke Madinah. Dalam keadaan dia bermusafir, yang dia ada sekadar seekor unta yang ditunggangnya dan adalah bekalan makanan di bawah atas untanya. Jadi nampak sangat dia ni tidak orang yang nampak hebat. Tak nampak kehebatan. Seekor unta, apa yang ada? Kemudian nampak ada makan di atas unta itu, yang mungkin berjalannya berbulan, berminggu. Bila dimasuk ke Madinah, orang tak peduli. Tambahan pula dia bukan orang Madinah, tidak orang Mekah, tidak wajah orang asal di situ. Orang tak kisah. Bila orang tak kisah, dia pun bertanya kepada orang Madinah, di mana Khalifatul Mukminin? Khalifah ini siapa? Umar Al-Khattab lah. Di mana Khalifatul Mukminin kamu? Orang buat tak kisah peduli. Mana orang seolah tak kisahkan orang ini. Sepatutnya ambillah kisah. Orang bertanya, bagilah jawapan. Tapi ini cerita, ada hikmahnya. Lalu lelaki ini dalam musafir tadi pun cari, dah orang tak sebut di mana khalifah, dia cari. Hinggalah dapatlah berita Khalifah Umar ada di rumah. Dia pun sampailah rumah Umar. Rumah Umar bukan istana lah, rumah sekadar rumah biasa. Akhirnya dia bagi salam, dia kata, "Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin." Salam sejahtera kepada engkau ya Amir Mu'minin. Umar pun tengok. Umar radhiyallahu tuan-tuan, inilah kehebatan Umar. Dia ada satu kasyaf yang tersendiri. Ilmu lah, bukan kasyaf, ilmu yang mendalam. Dia tengok laki-laki ni, dia pun peluk. Dia pun sambut dengan penuh rasa seronok gembira.
maka diucapkan ahlan wa salam marhaban biqudumika anta. Maksudnya selamat datang ke negeri kamu sekarang ni. Negeri kamu bukan negeri kamu ni. Hak mana negeri kamu, bukan negeri orang lain. Ahlan wa salam biqudumika anta, selamat datang. Lalu Umar meraihkan. Diperintah isteri supaya memberi makan yang lengkap, masakan yang terbaik. Maknanya dalam kata mudahnya, meraihlah tetamu. Tiba-tiba ada di kalangan sahabat yang datang ke Muammar, tengok Umar melayan tetamu lebih pada sebagai seorang raja, maknanya seorang pemimpin. Sedang orang tadi datang keadaan berunta, dalam keadaan tak nampak pun hebat. Lalu ditanya kepada Umar, ya Khalifatul Mu'minin, siapa yang kamu raikan ini? Tengok tuan-tuan, kata Umar radhiyallahu anhu, innahu rajulun alimun, dia itu seorang laki-laki yang alim. Dia bukan calang manusia ini, dia seorang yang alim, seorang berilmu tinggi. Mak datang pada Syam ini, dia orang yang tahu agama lebih daripada kamu lagi. Tuan-tuan, nak cerita ini sebenarnya ada rakaman sejarahnya kita sendiri. Saya nak bawa sikit saja. Apa rumusannya? Menunjukkan dalam kotak pikiran setengah manusia, tengok orang kacamata je, nampak macam begitu saja, tak adalah nak beri penghormatan. Pada orang itu dalam keadaan alim yang alim, berilmu tinggi. Umar meraihkan macam seolah pemimpin dia. Tengok tuan-tuan, ini berlaku dalam sejarah sejarah zaman Umar memerintah. Dari cerita-cerita lain, saya tak sebut cerita lain itu, tapi nak sebut tuan-tuan, ini kenyataan. Jadi dalam hal inilah kata para ulama, kata Imam Suyuti tadi, titik beza manusia dalam hidup ialah kerana soal harta. Bila berharta diangkat, bila tak ada harta dipandang lekeh. Bila ada pangkat diangkat dijulang, bila tak ada harta, tak ada pangkat, tak dipandang. Itulah sejarahnya. Dan ia berterusan kepada kita sampai sekarang ini. Jadi dalam hadis ini saya nak kaitkan apa dia? Dalam situasi seorang manusia ada Al-Quran di dada, ilmu dia adalah orang paling tinggi. Sebab itulah tidak mengecewakan kita. Siapa yang tahu Al-Quran, boleh baca Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, tuan-tuan, adalah kelompok yang ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita mungkin tak berharta, tak berpangkat, tak ada nama pada masyarakat pun, tapi kerana tuan-tuan orang yang faham Al-Quran, boleh baca Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan kenal Al-Quran, memahami Quran, tuan-tuan disebut dalam hadis sebagai Allah angkat darajah kita. Yarfa', Allah mengangkat darajah kita. Tapi kalau Quran tak ada di dada, wa yadha', Allah akan letakkan di tempat yang paling rendah. Ini satu motivasi besar. Sebab itulah saya nak ingatkan diri saya, tidak ada kekecewaan bagi orang yang faham Al-Quran. Tidak ada kekecewaan bagi orang yang belajar Al-Quran. Tidak ada kekecewaan bagi orang yang faham Quran. Yang tak faham Quran, kecewa. Yang tak erti Quran akan kecundang. Tapi orang faham Quran, Allah angkat darjah. Walaupun tak nampak di bumi kehebatan mereka, tapi jangan lupa, di hari akhir Allah angkat darjah kita. Sebab itulah tuan-tuan, hadis ini satu hadis yang cukup jelas menunjukkan satu motivasi supaya kita hidup dalam suasana bersama Al-Quran, kerana Allah angkat darjah orang yang faham Quran, dan jangan kita berada dalam kelompok mereka yang tidak bersama Al-Quran. Allah rendahkan martabat kedudukan kita. Cabaran juga tu. Betulah, secara mudahnya beginilah kalau kita rumuskan hadis ini. Maknanya usaha, kerja keras kita untuk faham Quran, usaha kita belajar Quran, insya-Allah itulah tanda arasnya kita dipandang tinggi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi saat kita mula tinggalkan Al-Quran, tak belajar Al-Quran, tak boleh baca Quran, lebih teruk maka orang ini akan dipandang hina, bukan oleh manusia, oleh Allah Azza wa Jalla. Allah rendah martabatnya. Itu satu. Yang kedua, hadis tuan-tuan ada makna tersirat lagi. Hadis ini tuan-tuan itu daripada satu sudut tentang kita seperibadi, personal.
Yang kedua ni tentang satu hal yang lain. Apa dia? Bila Nabi sebut innallaha ta'ala yarfa'u aqwaman, Nabi sebut tentang kaum. Aqwaman di mana puak kelompok masyarakat, bukan peribadi saja. Yang tadi secara peribadi, yang ini Nabi sebut tentang konteks peribadi, tentang konteks umat. Aqwaman ini umat, menunjuk kepada kita bahawa masyarakat yang berjaya, masyarakat yang akan dianggap berjaya, yang Allah redha, masyarakat yang mengangkat Al-Quran dalam kehidupan mereka sebagai sebuah masyarakat. Artinya, sebuah umat kalau mereka tidak pandang Al-Quran, tidak belajar Al-Quran, tidak Al-Quran, Allah tidak akan pandangan yang baik dan baik yang mulia kepada mereka, rendah kepada mereka. Ini satu lagi di antara isu besar. Sebab kita hari ini, saya sebut dalam bahasa mudahnya beginilah. Alhamdulillah, kesedaran masyarakat tentang Al-Quran itu, alhamdulillah, nampak dalam masyarakat kita di Malaysia khasnya. Ia antaranya kerana kita dapati sejarah Al-Quran dan masyarakat dah lama diangkat, dijulang oleh masyarakat daripada lama-lama dulu. Zaman-zaman kita boleh tengok pada zaman Tok Guru kita yang lama-lama lah, mana tak ada pondok di Malaysia ni. Kalau orang Kelantan dia tahu sangat pondok Tok Kenali, pondok Pasir Tombo, pondok Pasir Mas, macam-macam lah. Orang Pahang, orang Johor pun ada, orang Kedah lagi lah banyak pondok. Kita dapati dalam masyarakat orang Melayu kita semenjak lama, para ulama pertahankan Al-Quran sehingga menjadi teras penting kepada pondok-pondok mereka bangunkan, baik di belah utara hatta sebelah selatan tanah air. Alhamdulillah, ini antara sejarahnya. Semenjak pada berapa lama, bukan saja belum mereka, sebelum tu lagi pun. Maknanya dalam konteks negara kita, alhamdulillah. Dan kemudiannya warisannya terus berpanjangan melalui apa? Adanya Mahatafiz Al-Quranul Karim. Hari ini dah beribu, cuma kekurangan kita ialah keselarasan itu. Itu isu manajemen dan pengurusan lah. Tapi hari ini alhamdulillah kita dapati pondok memang masih ada lagi. Kemudiannya Mak Tafiz pun melata. Anak-anak Tafiz kita ramai yang sedang belajar Al-Quran dan sebagainya. Tadi pun bila Kak Salwa sebut nak dibuka ruang untuk derma kepada pondok, itu satu ruang untuk kita menyumbang, memberi, membantu anak-anak Tafiz untuk belajar Quran jadi orang alim. Kita menyumbang, kita bantu mereka insya-Allah. Jadi ini satu di antara kejayaan jugalah. Dan saya kena sebut, sebab dalam masyarakat orang Melayu Malaysia khasnya, Al-Quran memang dipertahankan sudah lama di peringkat negara ini semenjak lama melalui pondok-pondok dan kemudian diterus oleh tahfiz Al-Quran. Kita doakanlah. Satulah yang jadi kewajipan kita sekali ialah kita kena sokong bantu. Ada di sana pihak-pihak tahfiz Quran nak perbesarkan, nak perluaskan pengajian ilmu, berilah bantuan yang kita mampu. Semaksimal, bukan seminimum. Semaksimal kita mampu. Kalau kita boleh taja. Kita boleh beri segala, berilah. Mudah-mudahan itu saham kita. Kita nak memberi sesuatu yang boleh jadi saham besar kepada kita di padang hari akhir nanti, di padang masyarakat nanti. Supaya apa? Kesan daripada kita bantu kebaikan ini, Allah akan tolong kita di hari akhirat nanti dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi ini satu isu. Jadi isu ini isu aqwaman, iaitu Nabi sebut masyarakat yang angkat Al-Quran, Allah angkat mereka, dan orang merendah Quran, Allah rendah mereka. Maknanya kalau masyarakat tidak pandang Al-Quran dalam konteks secara beramai-ramai bermasyarakat, kita takut akhirnya negara itu negara yang semakin hari semakin berada dalam musibah dan bencana, wal'aidzubillah. Ini di antara apa yang saya nak sebut tentang hadis ini. Jadi dua konteks. Yang pertama, kita peribadi kena mengaji, kena belajar. Kemudian peringkat nasional negara, adanya orang-orang yang terus mempertahankan Al-Quran sebagai pedoman dalam pengajian dan seumpamanya. Wallahu alam. Baik. Kemudiannya dalam hadis yang lain, dalam muka surat yang ketiga tu, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan dengan berkata, aku dengar Nabi telah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang dimasyhur, sangat-sangat masyhur tuan-tuan.
Hadis ini satu hadis yang begitu masyhur, menjadi penenang pada jiwa raga kita. Apa kata Nabi? Daripada hadis Abu Umamah Al-Bahili, Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Subhanallahil azim. Harga nilai Al-Quran ini tuan-tuan kita kutip di padang mahsyar nanti. Harga nilai Al-Quran kita kutip by cash di hari akhirat. Apa yang akan berlaku? Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'ana", bacalah Al-Quran. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Tuan-tuan, ini satu rezeki yang besar, by cash daripada Allah Azza wa Jalla. Quran tolong kita, Quran bantu kita, Quran menyelamatkan kita, Al-Quran menyinar kehidupan kita di hari akhirat nanti. So Al-Quran tak mati, Al-Quran hidup dan akan hidup, terus hidup sampai kiamat. So itulah dalam hal ini Nabi bercakap suatu kebenaran tentang harga sebuah Al-Quran dalam kehidupan orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi? "Iqra'ul Qur'ana", bacalah Al-Quran. Al-Quran kalamullah, kalam Tuhan. Saya dah ulang sebuah cap kali. Nikmat Al-Quran tuan-tuan kerana kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita baca Quran, maka kita sedang bercakap dengan siapa? Dengan Tuhan. Demi ayat yang kita baca, daripada surah kita baca, kita seolah sedang bertahaddus, bermuhadatsah, berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah dalam satu tulisan beliau tentang Quran, dia kata apa? Dia kata nikmat membaca Al-Quran akan dirasai oleh si pembacanya bila dia merasakan dia sedang bermuhadatsah, bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Nikmat orang baca Quran akan dia rasai bila mana dia baca, dia merasakan dia bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Macam mana ya? Kita kadang-kadang tuan-tuan dalam hidup beragama ni, kita tak rasa kita baca Quran, kita sedang bercakap dengan Tuhan. Bahkan lebih teruk, tak rasa bercakap Allah pun. Tak rasa bercakap dengan Tuhan. Tapi kalau tak bercakap dengan kawan, tak bersembang sampai pecah telefon, ya, contohlah bukan pecah pun, ya, kita rasa tak seronok. Bersembang macam-macam tajuk lah. Apalagi dalam dunia ni tajuk macam-macam. Kata kat orang tu orang ni, lagilah seronok. Contohnya, kita rasa macam tak puas hati. Sambung lagi sembang kedai kopi tu, kedai makan, restoran 2-3 jam. Tapi dengan Allah Azza wa Jalla tak rasa seronok nak bersama dengan Tuhan dalam baca Al-Quran Al-Karim. Ini antara kelemahan kita. Bagi mereka kata, orang baca Quran dia akan rasa seronoknya untuk baca Quran. Sebab apa? Dia sedang bermuhadatsah, maknanya sedang bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Kita baca Al-Quran, apa pun bacaan kita baca, surah apa kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus, sampai akhir. Sebenarnya kita sedang bercakap dengan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Bicara hati ke hati, bicara perasaan pada perasaan, bicara yang mengisafkan kita kalau kita faham ayat yang kita baca. Tuan-tuan, ini rezeki sebenarnya. Satu amat mengecewakan kita dalam hidup ini kalau tidak ada waktu dengan Al-Quranul Karim. Ia dua benda sebenarnya. Yang pertama, kita paling kecewa kalau kita tak ada masa dengan Allah.
Apa tak ada masa? Maksud tiada masa untuk beribadat. Nak solat tak, dan nak berzikir tak sempat. Tak sempat belaka. Ini mengecewakan kita. Bukanlah kecewa, kita kecewa. Pertama kan tak ada masa untuk bersama Allah. Tak ada masa untuk Allah Azza wa Jalla. Nak solat pun tak ada. Zuhur terabai, asar tak sempat, maghrib saja sempat, isyak tak ada, subuh tak bangun. Yang keduanya ialah kita tak ada masa untuk bercakap-cakap Allah Azza wa Jalla. Nak melayan Allah pun tak sempat, nak bercakap pun tak ada. Cuba tuan-tuan kaitkan dua ini dengan hubungan kita dengan mak ayah kita. Seorang anak dengan mak ayah tak sempat nak layan. Seorang anak dengan ayah ibunya tak sempat cakap. Apakah anak ini anak yang baik? Anak yang berakhlak? Anak yang beriman? Anak yang bermulia hidupnya? Tak ada lah. Kalau awak dah sampai tahap nak melayan ayah, mak pun tak ada masa, nak bercakap pun tak sempat, tak ada apa dah kita. Nilai sebagai anak kita dah tak ada dah. Anak yang soleh lah. Anak yang mukmin tak ada dah. Nak sembah ayah walaupun sejam tak sempat. Nak jenguk satu hari dalam sebulan pun tak, dan setahun sekali pun tak boleh balik, contohnya. Habis. Bayangkan dengan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba nak melayan Allah pun tak sempat, nak bercakap tu pun tak sempat. Apa kita ada, tuan-tuan? Satu saya sebut, baik, saya kata apa? Ibadat kita sekarang, baik kita solat, kita zikir, kita sedekah, itu cara apa? Itu maksud apa? Kerana ibadat itu hubungan dengan Tuhan. Hubungan Allah melalui ibadat. Sebab kita ada masa layan Allah. Sampai waktu solat, kita layan Allah. Sampai masa kita berzikir, berzikir. So apa? Itu layan Allah namanya. Dan bila baca Quran, kita bercakap Allah Azza wa Jalla. Jadi tolong pegang kaedah ini, sebab kaedah ini penting. Kalau kita anggap ini sebagai satu perjalanan kita dalam beragama, ini adalah satu kemestian. Apa dia? Baca Al-Quranul Karim. Semakin banyak kita baca ayat Al-Quran, bukan 10 ayat, bahkan ratusan ayat, bukan satu surah, bahkan belas-belas surah, bukan satu surah, bahkan satu juzuk kita baca, bermakna kita bercakap Allah dalam tempoh yang lebih lama pada biasa. Alhamdulillah. Gembira seorang ibu bila anak telefon, bukan 2 minit, setengah jam. Seorang ibu gembira bukan hanya bercakap setengah minit sampai 20 minit, contohnya. Lepas satu isu ke isu, sampai setengah jam cakap. Mak, alhamdulillah dapat cakap mak setengah jam. Gembira ibu kita daripada setengah minit saja. Mak apa khabar? Sihat? Okey mak, saya sibuk. Okey, jumpa lagi. Mak tak akan gembira. Tapi bayangkan kita bercakap mak kita daripada satu hal ke hal yang tengok-tengok dah setengah jam. Hati mak akan berbunga, dalam dia akan berbunga. Bagus Along ini, telefon, bercakap pula panjang, aku pun seronok dengar suara Along, dah lama tak dengar. Seorang ibu boleh rasa demikian. Kalau seorang ibu boleh berasa demikian, apalagi Allah Azza wa Jalla. Berbunga hati Allah, itu bahasa saya lah, jangan tulis dalam keadaan yang itu bukan hati berbunga, tidak. Nak ceritanya Allah lagi rasa seronok. Sebab apa? Hambaku ada masa untuk melayan aku. Bercakap pagi, bercakap malam, bercakap siang, 10 kali sehari dibaca Quran. Tiap kali baca setengah jam, tiap kali baca 20 minit, akhir 10 kali sehari semalam. Allah akan terasa seolah-olah macam ibu tadi, seronok dan bahagia. Dan kecewa seorang ibu bila anaknya dah 3 minggu tak telefon, dah sebulan tak call walaupun seminit. Hati ibu akan berkata, kenapalah Kak Lang tak telefon? Sibuk sangat ke? Kecewanya dia, mungkin malamnya menangis tak henti-henti sebab sebulan tak dengar suara anak, contohnya. Bayangkan Allah Azza wa Jalla. Ayah, mak ayah bukan Allah, bukan mak kita, tapi maksud saya ialah perasaan itu. Bila Allah dengar kita baca walaupun 2 patah 10 ayat, pasti Allah kata, hambaku bercakap dengan aku. Itu dalam satu hadis yang sahih, hadis tentang kita baca surah Al-Fatihah kan. Fatihah, hadis sebut tu tuan-tuan, bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamadani abdi, hambaku puji aku.
Ar-Rahmanir Rahim. Majadani abdi, hambaku mengangkat darjah aku. Nampak? Ada hadis sebut tu, makna Allah akan jawab begitu punya bacaan dengan kata-kata hambaku agungkan aku, hambaku muliakan aku. Itu tuan-tuan. Jadi janganlah kita anggap baca Quran sebagai satu benda yang remeh dalam agama. Saya sebut ini sebab saya pegang kitab ini sebagai kitab untuk saya sampai bertuan-tuan. Saya pun cuba nak amalkan dan amalkan dia. Dan mesti amalkan. Lepas tu Quran tuan-tuan, antara pintu yang paling utama kita masuk dengan membaca. Jangan tak ada masa walaupun sesaat seminit dalam hidup. Awal pagi, tengah hari, malam, jangan tidak ada masa. Jangan. Cari masa. Dan bila kita baca Al-Quran, kita seolah sedang bercakap-cakap dengan Allah Azza wa Jalla. Kita sedang bicara Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, apa kesan yang utamanya? Ni hadis Nabi sebut ni. Kesan yang paling maksimum ialah di padang mahsyar nanti kata Allah, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rupa-rupanya kesan yang paling maksimum ialah, natijah yang maksimum ialah di padang mahsyar nanti kata Allah, kata Nabi, Quran akan selamatkan kamu daripada alam mahsyar yang menakutkan itu. Penyelamat kepada kita. Takkah itu satu rezeki, satu nikmat? Saat bila kita sudah sampai di padang mahsyar, bantuan anak isteri dah tak ada, bantuan keluarga dah tak ada siapa boleh bantu kita lagi dah. Abang adik kandung tak boleh bantu abang kandungnya, adik kandung tak boleh bantu abang kandung, seorang ibu tak boleh bantu anaknya sendiri. Ketika itu Nabi sebut, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Quran yang selamatkan kita di hari akhirat. Allahu Akbar. Kerana jasa kita selama hidup dahulu besar. Apa jasa kita? Ada masa baca, waktu cari masa baca, faham pula Quran. Jasa itu dibalas oleh Allah melalui Al-Qurannya. Hei Quran, selamatkan hambaku dia, selamatkan dia, jangan bawa dia ke neraka-Mu ya Allah. Tuan-tuan, Quran bercakap. Akhir tuan-tuan, satu nikmat rezeki kepada kita. Ada satu cerita di sebalik hadis ini. Ada cerita, tuan-tuan, ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang tak fasih Quran. Ada. Kita jangan kata orang Arab ni fasih belajar Quran. Hari ni orang Arab sekarang, ada orang Arab sekarang pun tak fasih Quran macam kita fasih. Lidah Melayu kita fasih pada mereka setengah-setengah tuan-tuan. Saya ada kawan-kawan orang Arab masa belajar dulu, Algeria, Tunisia, yang Saudi ramai lah. Algeria pernah sebilik dengan saya, Tunisia pernah satu dom dengan saya. Arab, kalangan mereka itu ada tak fasih Quran. Dia dengar kita baca Quran, dia termenung, kamu ni Arab ke Melayu? Melayu, tapi fasih bacaan kita, dan kita kena akur. Lidah kita lidah Arab dalam banyak keadaan. Sebutan kita ni lebih Arab pada Arab setengah-setengah. Itu rezeki lah. Ada kawan-kawan saya daripada, walaupun dia bangsa Arab, Algeria, Tunisia, tak fasih. Sebutannya tak fasih. Dia baca Quran memang ada masalah. Bercakap Arab. Sahabat Nabi ada yang tak fasih Quran. Bukan tak baca ni, kefasihan tak ada. Sehingga berlaku satu peristiwa. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid Al-Walid, panglima perang yang terkemuka tuan-tuan, bukan jalan-jalan manusia. Panglima perang yang terkenal, memimpin tentera sampai saat kematiannya, walaupun dia tak syahid, tapi dia pemimpin tentera. Dia tak syahid, dia mati di atas tilam je. Lepas tu ketika dia mati, dia menangis. Dia kata, aku ni macam mati seekor binatang, seekor katak, kata dia. Sebab apa? Sebab aku ni berjuang, berjihad hari-hari, seolah macam tu lah, tapi tak mati medan perang. Mati sakit, akhirnya di atas tilam. Tak apalah, tapi beliau ada jasa besar dalam dakwah, dalam agama. Panglima, dia tak fasih lidahnya. Bukan tak boleh baca, tak fasih macam orang lain. Pernah tu hari, dia dengar Osman baca Quran. Ketika Nabi ada lagi ni, dia dengar Osman bin Affan baca Quran fasih. Osman ahlul Quran, fasih bacaannya, bahkan fasih kefahamannya. Khalid dengar dari belakang,
Khalid Al-Walid dengar, dia menangis. Dia menangis sebab dia menginsafi, dia tak sefasih Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi ada. Nabi tanya, wahai Khalid, kenapa menangis ni? Sakit ke, demam ke, macam mana? Tak pergi perang lama ke ni? Sebab mungkin panggil perang ni, kalau tak pergi lama, tak pergi perang, mungkin menangis lah, sedih. Kata Khalid, ya Rasulullah, Uthman afsahu minni. Uthman itu fasih lebih pada aku. Nabi faham betapa Khalid Al-Walid menangis kerana bacaan Uthman yang fasih dan memang bacaan yang cukup sempurna, sebutannya dan kefahaman. Tapi apa kata kepada Khalid? Nabi kata Khalid, wahai Khalid, engkau tak akan dikecewakan. Man engkau tak akan dikecewakan oleh Allah Azza wa Jalla, engkau tetap mendapat kedudukan yang tinggi. Laka manzilatun. Cerita panjanglah. Saya ambil cerita nak sebut kepada tuan-tuan betapa dalam hidup ini ada orang tak fasih. Tapi kerana dia walaupun tak fasih Quran, tapi dia ada jihad, perjuangan lain lah. Yang kita takut kita ni, saya nak kaitkan kita ni, Quran tak fasih, mengaji pun tak nak, amal pun tak seberapa, itu kita takut. Solat pun tak lengkap, zikir pun tak banyak, sedekah pun kedekutnya, tak nak menyumbang, zakat pun tak bayar, Quran pun tak baca. Ini kita paling takut. Kita ni semua kurang. Bab ibadat yang lain tak pun lengkap, Quran tak kita baca. Kita paling takut. Sebab kita usahakanlah, biarlah sampai tahap kita boleh baca Quran. Kalaupun mungkin kita nak kata bab derma sedekah tak banyak, sebab kita mungkin orang miskin. Nak menyumbang orang kaya, kita orang miskin, tak apa. Kita sumbang, tapi Quran ini kita usaha untuk kita boleh baca dengan betul dan tepat. Itu rezeki. Sekurang-kurangnya daripada masa nanti, walaupun kita kemungkinan dari bab harta benda kita tak banyak menyumbang, sedekah tak banyak, zakat pun tak pernah sampai, sebab kita tak masuk dalam golongan bagi bayar zakat contohnya, kerana kemiskinan. Tetapi bila sampai baca Quran, kita mungkin ke depan. Sebab apa? Masa hidup kita belajar Al-Quran, tak tinggal Quran. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Sebab itulah di pada masa nanti kita nak supaya akhirnya, kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran memberi syafaat kepada kita. Syafaat mana pun, tuan-tuan, artinya bantuan, pertolongan Nabi dan Al-Quran buat kita. Itu syafaat. Pertolongan Nabi sampai dengan syafaat Nabi, Quran pun tolong kita syafaat Al-Quran Karim. Itu yang kita nak. Baik. Yang keduanya, dalam hadis Nabi sebut tentang apa? Nabi sebut tentang Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Rupa-rupanya di hari akhirat nanti, sebelum Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga kepada kita, dia cerita ini cerita syafaat. Saya ada bincang dalam program khas dirakam sebanyak 13 episod, tapi salah satu syafaat lah. Malam ini bermula di siaran Astro Oasis malam ni bermula first episode malam ni, Rabu malam ni pertama, kemudian akan terus 13 minggu turut dalam tajuknya Hari Tanpa Tarikh. Malam 7.30 malam dan 10 malam dia akan siar 2 kali, Rabu dan malam first episode. Salah satu episod tentang syafaat. Saya bincang hari ini, saya tak ingat episod keberapa, tapi episod tentang syafaat Nabi SAW. Malam ni tentang check-in syurga, check-in pusara. Minggu depan tentang check-in pusara, macam-macam tajuk lah, kiamat dan kematian, Astro. Saya bincang tentang hadis syafaat dalam satu episod itu, tapi tak panjang, ringkas setengah jam saja, sebab episod setengah jamnya. Rupa-rupanya, tuan-tuan, cerita pada masyarakat nanti, ini hadis sebut ni, bila mana Allah panggil kita untuk bertemu dengannya,
saat kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Pada masa itu, syafaat yang menanti kita antaranya ialah dua lah yang paling besar. Syafaat Nabi, yang kedua syafaat Al-Quran. Dia ada syafaat yang lain, syafaat anak-anak yang hafiz Quran. Itu kita sebutlah, itu yang kecil. Yang besar ni dua syafaat. Satu syafaat Nabi, yang kedua syafaat Al-Quran. Ini yang besar. Rupa-rupanya di pada masyar nanti, sebelum kita dapat syafaat Nabi, Quranlah merupakan syafaat pertama sekali. Syafaat Nabi yang kedua. Yang pertama Allah buka cerita ialah Al-Quran dulu boleh selamatkan kita. Yang cerita Nabi itu kedua kemudian. Jarak kemudian saya tak pastikan, tapi jarak ada. Cerita syafaat Nabi itu jarak kemudian. Sebab cerita syafaat Nabi itu panjang pula cerita. Kita tunggu Nabi Adam sampai kepada Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad. Allah akan minta Nabi bagi syafaat. Itu yang kedua. Tapi syafaat pertama ialah syafaat Al-Quran. Ketika mana manusia berhimpun, Allah akan tanya kita, kamu kenalkah tidak mukjizat terakhir Nabi kamu? Siapa tu? Kita Muhammad lah ni. Sebab di pada masyarakat nanti, umat pertama akan disoal siasat, siapa? Mana Muhammad. Umat pertama ke syurga siapa? Mana Muhammad. Kita pertama lah ke tuan-tuan di pada masyarakat nanti. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang iman amal, umat Muhammad. Yang pertama ke syurga, Muhammad, umat lain kemudian. Ini kelebihan kita. Di bila mana Allah tanya siapakah yang datang kepada kamu bawa kitab Al-Quran, orang mukmin kan jawablah, Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, terbuktilah siapa yang boleh syafaat Al-Quran dan siapa yang tak dapat syafaat Al-Quran Al-Karim. Sehingga kata riwayat hadis menyebut kepada kita bahawa ketika itulah orang yang dapat syafaat Al-Quran, Quran bagi tahu, wahai Tuhan, fasyaffi'ni fihi, tolonglah selamatkan dia. Minta izin pada Allah, selamatkan dia. Sebab apa? Sebab hamba-Mu dahulu dia baca Al-Quran, mana'atuhun nauma, sampai malam pun dia tak tidur kena baca Quran. Seolah macam itulah, sampai malam pun jarang nak tidur, kurang tidur sebab apa? Baca Quran. Maka Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini dan bawa dia ke syurga-Mu ya Allah. Quran tolong kita daripada masyar. Allah tuan-tuan, suatulah jangan kita ambil mudah sikap sayangkan Al-Quran. Kita akan tengok hadis yang kemudian nanti muka 4 tentang bagaimana lebihnya Al-Quran dalam kehidupan agama kita baik. Itu tentang hadis yang disebutkan daripada Abu Umar Al-Bahili tadi. Jadi kesimpulannya, baca Al-Quran satu kemenangan kepada kita, dan kemenangan paling besar ialah di hari akhirat nanti. Jadi cubalah, usahakanlah tuan-tuan dalam suasana hari ini, jangan abaikan masa dan detik waktu kita dengan tidak membaca Al-Quran. Cubalah, saya mudah saja, saya buat satu perhitungan mudah saja. Kalau kita boleh tengok phone kita sampai berjam-jam untuk ketahui berita macam-macam, kenapa tidak kita tidak ada masa untuk baca Quran, untuk mengetahui berita Al-Quran, berita tentang akhirat, tentang dosa, pahala, kiamat, hukum, hakam? Mengapa tidak begitu? Letak di jantung kita. Dan cara saya, bagi saya mudah saja. Kalau kita nak jadi Quran sebagai bacaan kita, macam mana tuan-tuan guna phone tuan-tuan untuk menengok, melihat, membaca apa sahaja berita dalam phone kita? Phone yang sama kita dah siapkan dalamnya Al-Quranul Karim. Maka dengan itu memudahkan kita untuk membaca. Contohnya, di saat kita sedang baca WhatsApp, teringat WhatsApp aku dah baca dah setengah jam, Quran kenapa tak buka? Kita boleh terus kembali pada phone yang sama, buka Quran. Nak baca surah Ali Imran ke, ambil kesempatan itu. Contohnya, saya biasa macam tu. Kadang-kadang tengah-tengah dia baca phone. Kadang-kadang bila baca cerita dalam phone ini, dalam FB macam-macam, bukan setengah minit, bukan setengah jam, kadang 2 jam ada. Betul, saya sebut saya. Ada saya fokus 2 jam, tapi kadang-kadang bukan baca saja, nak jawab soalan macam-macam. 2 jam. Baca macam cerita. Masa itulah kita terasa
aku 2 jam boleh baca macam-macam phone, dalam phone macam-macam cerita, saya akan slidekan terus kepada Quran dan boleh baca Quran dalam phone yang sama, ganti masa yang terlalu. Mungkin kita usul ni, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha, sampailah 10 minit, tutup balik. Nak baca phone, nak baca cerita phone yang lain, sila FB baca. Tapi kita cuba letakkan sebagai 2 in 1 kepada kita, 2 dalam 1. Satu, untuk dapatkan maklumat yang kita nak tengok. Yang kedua, menjadi Al-Quran kepada kita jam yang sama. Cuba tuan-tuan. Tapi saya yakin tuan-tuan sekarang dalam phone tuan-tuan semua dah ada belaka, dah ada kan, dah download belaka kan, dah siap ni baca Al-Quran. Cuma baca tak baca, itu saja, buka tak buka. Cuba kita macam tu. Saya cuba macam tu lah. Ada masa-masa kadang-kadang bila sampai tahap kita duduk jawab soalan macam-macam iPhone, tengok macam-macam berita cerita, tengok-tengok dah sejam. Tersentap juga, aku boleh tengok phone sampai sejam dah ni. Masa itulah saya akan buka Quran, baca apa surah, buka saja. Yang penting dapat 2-3 page, kita rasa lega. Orang kata ada keadilannya. Daripada sudut bacaannya ada keadilan. Phone kita baca untuk Facebook, kita baca, phone yang sama kita baca Quran. Itu cara melatih. Lama kelamaan kalau kita latih macam tu, kita akan seronok. Sebab apa? Quran bersama di tangan kita, kemana-mana pun dia. Nak buka dalam kenderaan, dalam situasi sedang menunggu isteri ke, beli barang ke, kita sebelum dekat kita pejabat contohnya, di mana-mana pun. Jadi ini satu cara kita untuk terus melatih kita supaya tidak tinggal bacaan. Ini perkongsian. Saya bawa satu benda yang saya rasa amalan saya itu tidaklah bersamaan tapi ada harga. Di saat kita sibuk dengan ujian yang pelbagai. Ujian dunia tak pernah selesai tuan-tuan. Banyak benda-benda yang uji kita sebenarnya. Baik. Itu tentang Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Maka tidak mengecewakan kita. Yang kecewa nanti ialah orang tak baca Quran. Quran berhujah di pada mahsyar. Tuhan, hamba dulu Quran bukan tak ada. Satu ada hadis Nabi SAW. Ada hadis ni, hadis tak sampai peringkat Bukhari Muslim, tapi diterima oleh para ulama. Hadis diterima. Apa dia? Kata Nabi di akhir zaman, la yabqa minal Quran illa rasmuh. La yabqa minal Quran illa rasmuh. Tidak kekal Quran melainkan yang tinggal ialah tulisan-tulisan saja. Qurannya tinggal tulisan. Orang seronok dengan tulisan Quran sampai peringkat beli Quran, beli Quran khatnya tahun di rumah, letak je lah, bukan baca pun. Seronok sebab gambarnya menarik perhatian, tulisan pun menarik. Beribu kadang-kadang. Kata Nabi, di akhir zaman berlaku keadaan la yabqa minal Quran illa rasmuh. Quran tak kekal melainkan kekalnya tulisan saja, tak masuk jiwa kita. Kita nak macam tu. Kita nak Al-Quran ini masuk ke jantung hati, ayat demi ayat, kerana kita membacanya, dan di padang mahsyar dia adalah jantung hati kita, sudah penyelamat kepada kita daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudiannya sikit lagi, Ibnu Umar meriwayatkan kepada Nabi SAW. Ini satu hadis yang lain pula ni, tentang kita Quran macam mana sifat kita. Ini kadang-kadang kita dengan orang dengki tak menentu. Dengki itu tuan-tuan, ada di sana kebaikan juga, ada keburukan. Dengki macam mana yang baik ni? Ini kita dengar ni, hadis ni. Yang dengki silapnya, tengok orang lebih, kita dengki sampai tak tidur malam. Itu payah tu. Dengki Islam dia ada hak dia. Ada hak-haknya, ada hak dan hak-haknya. Ada hak dan haknya sekali. Apa dengki yang diizinkan? Ini kata Nabi. Ibnu Umar ni siapa ni? Abdullah bin Umar. Itu anak kepada Umar bin Al-Khattab. Ibnu Umar ialah Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Al-Khattab. Apa dia kata? Meriwayat kepada Nabi SAW. Nabi bersabda, la hasada illa fitnataini. Rajulun آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
Di hadis ini, di hadis yang atas tu dengan yang kedua, dia boleh gabungkan sekali. Dalam kitab tuan-tuan, muka yang nombor 4 tu, muka keempat, muka surat keempat, hadis yang atas dengan tengah boleh gabungkan. Kita ambil yang pertama dulu. Nabi kata apa? Tidak ada dengki dalam agama melainkan dalam dua keadaan. Dengki ni boleh juga tuan-tuan. Yang dibolehkan dengki saja. Dengki macam mana? Ini dia. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana. Kita nampak seorang ini ahli Quran. Kita tengok wajah-wajah qari kita lah. Mungkin di antara ustaz kita yang biasa mengajar banyak tempat, contoh kita bawa lah contohnya. Tengok Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali, Johan antarabangsa. Ustaz Tirmizi, kita kenalnya sebagai seorang tokoh bidang Quran, Johan antarabangsa. Tengok dia, aku dengki kat ustaz ni. Dengki macam? Dengki nak jadi macam dia. Boleh, tak ada masalah. Ini kedengkian yang diizinkan agama. Aku dengki nak jadi macam dia juga, nak pandai Quran, boleh tarannum macam dia. Dia juara terbangsa pula aku pun. Contohnya, taklah tahap macam, tapi nak jadi orang yang sebijak dia, tak ada masalah. Dengki yang itu boleh, sebab nak pandai sehebat dia dalam bab Quran, boleh tarannum, boleh faham Quran dan lancar. Yang kedua kata Nabi, rajulun atahu Allahu malan. Dengki kepada orang kaya. Si kaya ini orang yang pemurah, dermawan. Makna dia orang yang kaya tapi dermawan, tegar. Menyumbang bukan sikit, banyak. Surau ke satu surau dia yang menyumbang sampai puluhan ribu atau ribu juta. Kita pun tengok dia, isi kaya ni hebat, aku dengki kat dia. Dengki macam mana? Dengki nak kaya macam dia dan jadi dermawan macam dia. Boleh. Kita nak ambil daripada dia kekayaan macam dia, nak jadi orang yang dermawan macam dia. Yang tak bolehnya ialah sebaliknya. Apa dia? Tengok kawan kita kaya, tak boleh ni bagi dia ruang kaya ni. Kena buat sesuatu ni. Nak matikan kekayaannya apa cara? Bomo tak bomo macam tu. Itu tak boleh. Macam tadi juga. Tengok orang berilmu macam orang baca Al-Quran, kita dengki kat dia, tak boleh ni. Buat sesuatu ni. Jadikan orang tu kesempitan sunyi. Tak boleh. Jadi maknanya di situ, kata para ulama kita, dalam hubungan dengki dendam ini, dia ada benda yang dibolehkan. Kita berdengki untuk jadi orang yang semacam itu. Dalam harta kekayaan, kita pun nak kaya dermacamnya, dan orang faham Quran, nak jadi orang macam dia. Ini bukan saja orang yang faham Quran, tuan-tuan, termasuklah para alim ulama kita. Tengok orang tu ada ilmu tinggi, aku nak macam dia jugalah. Boleh sampaikan ilmu, boleh sampaikan agama pada orang, aku nak macam dia. Tak apa. Tapi kalau kita dendam dalam keadaan dengki sampai nak musnahkan orang, itu haram dalam Islam. Maka itulah yang dibolehkan. Dia ada sifat berlomba. Al-munafasa al-khair. Kata para ulama, berlomba untuk buat kebaikan yang sama kebajikannya. Dipersilakan. Jadi ini di antara peringatan daripada agama supaya kita hidup dalam hati yang harmoni, bukan hati yang sakit. Hati yang hidup, bukan mati. Hati percaya, bukan hitam pekat. Cara macam mana? Kita dengki pada orang untuk buat kebaikan yang sama, bakal lebih pada dia. Kerana agama, kerana Allah, bukan kerana dunia semata-mata. Tapi hari ini tuan-tuan banyak dengki dendam dalam hal-hal yang memburuk keadaan. Menyebabkan kita cari musuh dengan orang. Kan dengki dendam. Itu masalah kita. Sampai berbunuh, bertengkar berbalah, itu masalah. Ini haram dalam Islam. Dan hukum dengki dalam Islam ini jelas. Ada yang haram, ada yang dibolehkan. Jadi mudah-mudahan kita ambil semangat yang baiklah. Bukan semangat yang buruk. Semangat yang mulia, bukan semangat yang menjahanamkan agama dan iman kita. Wallahu a'lam. Itu di antara, setakat itulah saya rasa perbincangan kita pada hari ini daripada sudut hukum kita dengan Al-Quran secara keseluruhannya. Kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitulah kelebihan orang baca Quran, dan kita sambung insya-Allah kemudiannya tentang beberapa hadis Nabi. Hadis tuan-tuan semua ini hadis berkaitan kita sebenarnya. Masa kita seharian, kita dengan Al-Quran, kita dengan
membaca Quran macam-macam. Jadi mudah-mudahan apa yang sampaikan pada pagi ini tuan-tuan lebih kepada soal motivasikan saya dan tuan-tuan semualah. Saya harap, saya yakin, saya percaya semua kita nak kepada ketenangan, keselamatan, kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Quran adalah jalan keselamatan, insya-Allah. Kita sambung lagi perbincangan akan datang dengan topik yang masih belum selesai ini. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu, syurga-Mu. Ya Allah, kami dambakan. Allah menawwir qulubana bil iman, cahayakan kami dengan keimanan. Ya Allah, Allah mataqabbal minna, terimalah kami. Ya Allah, Allah marfa'anna minal bala'i wal waba. Ya Allah, jauhkan kami daripada bala, bencana dan musibah yang menimpa. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna, terimalah kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, kami telah banyak zalimi di diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami ya Allah hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Allahumma inna nas'alukal khaira ajili wa ajlih. Ya Allah, berikan kami kebaikan segera dan bahkan pada hari-hari mendatang kami. Allahumma ahina bil Quran, hidupkan kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran, dan matikan kami bersama Al-Quran. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran bertapak dan bersemadi dalam hati nurani kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.